Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berpeluang untuk teruskan bincang soalan UPKK yang mana pada kali ini kita akan tengok ataupun kita akan berbincang berkenaan dengan soalan ulum syar'iyah bahagian ibadah. Okey, bagi siri yang ketiga ni. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, ulum syar'iyah bahagian B iaitu ibadah 50 markah. Okey, soalan 31 hingga 40. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan nombor 31, dia tanya berapakah anggota tayamum? Berapakah anggota tayamum? Alif 2, Ba 3, Jim 4, Dal 5. Okey, berapa anggota tayamum? Anggota tayamum ada 2, iaitu muka dan tangan hingga ke siku. Okey, seterusnya soalan nombor 32. Ketika menyebut kalimah illallah pada bacaan syahadah dalam tahiyat, jari telunjuk sunat, alif dirapatkan, ba digenggam, jim dilipatkan, dal diangkat. Okey, ketika menyebut kalimah illallah pada bacaan syahadah dalam tahiyat, jari telunjuk sunat diangkat. Maksudnya asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat sikit jari kita. Okey. Sunat diangkatkan. Sunat diangkat. Okey, jawapan dia dal. Okey, kemudian soalan 33, apakah jenis rukun solat di atas? Okey, tengok pada gambar. Orang yang tengah solat ni duduk dalam keadaan ataupun sedang mengerjakan keadaan rukuk. Okey, rukuk ni rukun apa? Qalbi, qauli, fi'li, qabli. Okey, yang mana? Okey, rukun ni kalau pergerakan rukuk ni adalah rukun fi'li, rukun perbuatan. Dia bukan qalbi. Qalbi ni dalam hati. Niatlah. Kalau rukun qalbi, niat. Kalau rukun qauli, rukun-rukun solat yang kita kena baca. Kemudian rukun fi'li ni pergerakan kita dalam solat, rukuk, sujud, qiyam. Okey. Itu rukun fi'li. Nama dia. Qabli ni tak termasuk dalam rukun solat. Okey. Seterusnya, soalan 34. Apakah air yang digunakan untuk mandi wajib? Apakah air yang digunakan untuk mandi wajib? Dia nak jenis air yang kita gunakan untuk mandi wajib, yang boleh digunakan untuk mandi wajib. Okey, ya, alif air musyammas. Air musyammas, ba air mutlak, jim air mutanajis dan dal air musta'mal. Okey. Air musyammas, kita tengok. Air musyammas ni adalah air yang terdedah kepada cahaya matahari, dan air itu macam suam ataupun panas. Kemudian hukumnya suci lagi menyucikan, tetapi makruh digunakan untuk tubuh badan. Okey. Air mutlak pula adalah air yang suci lagi menyucikan. Air mutanajis adalah air yang terkena najis dan air itu sedikit, tidak cukup 2 kolah, dan air ni tidak boleh digunakan untuk membersih ataupun mengambil wuduk ataupun menggunakan air mutanajis ni untuk mandi wajib. Dal air musta'mal. Okey, air musta'mal air yang suci namun tidak menyucikan. Air musta'mal ni macam contoh, dia suci tapi tidak menyucikan. Contohnya air minuman seperti air kopi ke dan air teh ke. Dia suci, kita boleh minum tapi tak boleh menyucikan.
Tak adalah orang mandi wajib guna air kopi kan, contoh. Okey, so kalau ikutkan definisi air tadi ni, jawapan yang sesuai bagi soalan 34 ni adalah air mutlak. Okey. Jenis air yang digunakan untuk mandi wajib adalah air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Okey, soalan nombor 35, apakah syarat wajib solat Jumaat? Apakah syarat wajib solat Jumaat? Alif, berakal. Ba, bermusafir. Jim, bermastautin. Dal, kanak-kanak lelaki. Okey, so jawapannya adalah berakal. Okey, wajib bagi orang yang berakal untuk solat Jumaat dan tidak wajib bagi orang yang tidak berakal ataupun orang gila. Sebenarnya kat sini kalau kita tengok balik dalam syarat wajib solat Jumaat ni, bermastautin juga adalah syarat wajib. Okey, so tak tahulah, mungkin soalan ni dia ada dua jawapan sebenarnya. Kalau jawab berakal pun betul, jawab bermastautin pun betul. Bermastautin ni kita stay tempat tinggal kita yang hakiki. Kita berada di tempat tinggal kita yang hakiki. Okey. Seterusnya soalan 36, manakah rukun solat jenazah? Yang manakah rukun solat jenazah? Alif, membaca tahiyat awal. Ba, membaca tahiyat akhir. Jim, membaca doa iftitah. Dal, membaca selawat ke atas Nabi. Okey, jawapannya ialah rukun solat jenazah ialah dal, membaca selawat ke atas Nabi. So dalam solat jenazah mana ada tahiyat awal dan tahiyat akhir ataupun doa iftitah? Tak ada. Yang ada, yang menjadi rukun solat jenazah adalah membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya, hakim bermusafir dan solat jamak qasar. Jarak perjalanan hakim hendaklah melebihi berapa kilometer? Alif 75, ba 79, jim 85, dal 89. Jawapannya ialah jarak perjalanan hakim hendaklah melebihi 89 kilometer. Jawapannya dal. Seterusnya, yang berikut adalah rukun azan kecuali. Maksudnya dia ada perkataan kecuali. Dalam jawapan ni dia akan letakkan kita ada 4 pilihan jawapan. Dia akan letakkan 3 rukun azan, kemudian 1 yang bukan rukun azan. Okey, 1 yang bukan rukun azan. So itulah jawapannya sebab dia ada perkataan kecuali kat sini. Okey, alif muazzin, orang yang melakukan azan. Ba muslim. Jim lafaz azan. Dal tertib azan. Rukun azan. Okey. Jawapannya ialah yang bukan rukun azan dekat sini adalah muslim. Muslim ni syarat sah azan. Okey, so jawapan dia ba, muslim. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dalil nakli di atas merujuk kepada solat. Alif fardu, ba jemaah, jim jumaat, dal jenazah. Okey, dalil di atas adalah merujuk kepada solat. Solat apa? Dia tulis kat sini. Lis-salati min yaumil jumu'ati. Okey, so dalil ni adalah dalil bagi solat Jumaat. Okey. Soalan yang ke-40, hukum. Okey, kita tengok ni ada dia macam orang sakit baru lepas aksiden ke apa, dengan pipi bertampal, dengan tangan patah kan, dia pakai kain anduh ni. Okey, hukum berpuasa di bulan Ramadan bagi lelaki di atas adalah alif wajib, ba sunat, jim harus, dal haram. Jawapan yang paling tepat ialah harus. Kenapa harus? Dia boleh berpuasa sekiranya dia mampu, dia boleh tahan ataupun mampu berpuasa, dan dia boleh juga buka puasa mungkin kerana dia perlu makan ubat ikut masa ke apa sebab dia baru mengalami kecederaan.
Okey, jawapan dia harus. Okey, seterusnya soalan nombor 41 hingga soalan 45. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia bagi dekat kita ada 6 pilihan jawapan, kemudian soalan ada 5 sahaja, bermaksud ada satu jawapan yang kita takkan guna dalam soalan 41 hingga soalan 45 ni. Okey. So, antara pilihan jawapan yang dia bagi adalah maghrib, qabliyah, wajib, mandi wajib, ba'diyah dan makruh. Okey, ada 6 pilihan jawapan. Okey. So, kita akan tengok. Tayamum, 41, tayamum menggantikan wudu atau tayamum ni dia boleh gantikan wudu atau so, jawapannya adalah mandi wajib. Mandi wajib. So, kita tulis. Okey, mandi wajib. Tayamum menggantikan wudu atau mandi wajib. Soalan nombor 42. Solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu dinamakan sunat. Solat sunat apa? 2 rakaat sebelum solat fardu. Dipanggil sebagai solat sunat qabliyah. Okey, qabliyah. Okey, seterusnya solat sunat soalan 43. Solat sunat boleh dijamakkan tetapi tidak boleh dikosarkan. Solat sunat pula. 43 kita baca semula ya. Solat yang boleh dijamakkan tetapi tidak boleh dikosarkan ialah solat apa? Dia boleh dijamakkan tapi tak boleh dikosarkan. Solat tu boleh dihimpunkan bersama solat yang lain tetapi tidak boleh dipendekkan. Solat itu ialah solat maghrib. Okey, solat maghrib dia tak boleh. Kalau solat Zuhur, Asar dan Isyak juga boleh dijamakkan dan boleh dikosarkan daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat, tapi solat maghrib tak boleh dikosarkan. Nak jadi berapa rakaat? Maghrib 3 rakaat je, takkan jadi 1,5. Okey, boleh Okey, soalan nombor 44. Para jemaah tempat kosong mendengar khutbah Jumaat dan dilarang bercakap-cakap. Para jemaah tempat kosong mendengar khutbah Jumaat dan dilarang bercakap-cakap. Okey, kat sini para jemaah jawapannya adalah wajib mendengar khutbah Jumaat dan dilarang bercakap-cakap semasa khutbah sedang dibaca. Okey, seterusnya hukum seorang muazzin melaungkan azan dengan tidak menghadap kiblat ialah hukum bagi seorang muazzin melaungkan azan dengan tidak menghadap kiblat ialah makruh. Makruh bagi seseorang itu melaungkan azan dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Okay. Soalan seterusnya, soalan 46 hingga 50, 5 markah, tandakan right pada atau pangkah pada penyataan di bawah. Okey. Dia sepatutnya susun dekat bawah tapi saya susun dekat tepi. Okey, kita tengok soalan nombor 46. Solat rawatib mempunyai 2 bahagian. Betul ke salah? Jawapannya ialah betul. Solat rawatib ni ada 2 bahagian, qabliyah dan ba'diyah. Okey, soalan nombor 47, orang Islam haram berpuasa pada 1 Syawal. Okey, orang Islam haram berpuasa pada 1 Syawal. Jawapannya betul. Sebab apa? Sebab 1 Syawal tu hari raya. Mana boleh puasa. Okey. Soalan nombor 48, iqamah dilaungkan bagi menandakan masuk waktu solat. Betul atau salah? Salah. Iqamah tu dilaungkan bagi menandakan untuk persediaan iqamah dilaungkan untuk sebagai tanda bersedia untuk solat. Kalau menandakan masuk waktu solat tu dipanggil azan. So, jawapan nombor 48 ni adalah pangkah ataupun salah. Okey, 49. Ali terlupa membaca doa iftitah ketika solat.
Ali terlupa membaca doa iftitah ketika solat? Jawapannya, okey, betul. Maksudnya, betul kat sini tu maksudnya sahlah solat Ali tu. Okey. Soalan nombor 50, mandi wajib dilakukan untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Betul ke salah? Jawapannya adalah salah. Sepatutnya mandi wajib dilakukan untuk menyucikan diri daripada hadas besar, bukan hadas kecil. Okey, hadas kecil cukup dengan berwuduk sahaja. Okey, seterusnya. Soalan 51 hingga 55, suaikan ataupun padankan. Okey. Dia bagi dekat kita membaca doa iftitah, membaca tahiyat awal, membaca tasbih, duduk iftirash, doa kunut. Kemudian dia suruh suaikan dengan sunat hai'ah ataupun sunat ab'ad. Okey, so kita tengok 51. Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ni sunat hai'ah ke sunat ab'ad? Okey, doa iftitah adalah sunat hai'ah. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Membaca tahiyat awal ni sunat yang mana? Perkara sunat dalam solat yang mana? Baca tahiyat awal, sunat ab'ad. Okey, kalau tertinggal tahiyat awal ni, kita kena sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, membaca tasbih. Membaca tasbih. Sunat hai'ah ke sunat ab'ad? Sunat hai'ah. Okey, baca tasbih ni macam mana? Yang kita baca sewaktu rukuk ataupun sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu membaca tasbih. Itu ialah sunat hai'ah. Kemudian duduk iftirash. Duduk iftirash ni adalah sunat hai'ah. So duduk iftirash ni duduk antara dua sujud tu lah. Ataupun duduk tahiyat awal tu. Okay, duduk iftirash. Okay, kemudian doa kunut. Doa kunut dia masuk dalam sunat hai'ah ke sunat ab'ad? Sunat ab'ad. Okay, kita tinggal doa kunut, kena sujud sahwi. Okay. Seterusnya soalan 56 hingga 60, 5 markah. Lengkapkan doa selepas tayamum di bawah. Doa selepas tayamum. Okey, kita baca. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, la syarikalah. Okey, kita tulis la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan. Okey, Muhammadan. Okay. Abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat minat tawabin. Okay, kita tulis minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okay. Okey, settle. Soal doa selepas tayamum. Kita baca sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey. Seterusnya soalan 61 hingga 65, tulis jawapan yang betul. Maksud bagi istilah di bawah. Maksud bagi istilah di bawah. Okey, tayamum. Tayamum, okey, dekat sini kita boleh tulis sama ada maksud daripada sudut bahasa ataupun daripada sudut istilah. So, kita pilih dalam kali ini kita pilih daripada sudut bahasa. Okey, sebab dia pendek. Okey, tayamum. Tayamum maksudnya mensahajakan. Mensahajakan. Maksud mensahajakan itu adalah kemudahan ataupun dimudahkan. Okey. Dia mudahkanlah tayamum ni.
Dia satu rukhsah ataupun kemudahan yang Allah bagi sekiranya ketiadaan air ataupun uh, tidak boleh terkena air, maka kita boleh tayamum untuk mengerjakan solat. Okey, kemudian solat pula bermaksud doa. Okey, solat adalah doa. Ataupun kalau nak tulis yang panjang pun boleh. Solat adalah suatu solat dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ataupun tayamum ni menyapu debu tanah kepada anggota tayamum. Okey. Iaitu muka hingga ke siku. Okey, kemudian hukum ibadah di bawah. Dia nak hukum ibadah di bawah. Azan, apa hukum dia? Yang pertama tu azan, hukumnya adalah sunat muakkad, perkara sunat yang sangat dituntut. Okey, kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni hukum dia wajib. Okey. Next. Okey, 62, tulis erti lafaz niat berikut. Okey, kita tengok lafaz niat. Usalli sunnata Aidil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. So, dia kata tuliskan erti lafaz niat berikut. So, ertinya ialah sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian tulis 2 cara menentukan bermulanya bulan Ramadan. Macam mana nak menentukan bermulanya bulan Ramadan? Okay. Yang pertama, dengan cara melihat anak bulan Ramadan. Okay. Ni siapa yang nanti kalau minat nak tengok anak bulan Ramadan ni, join lah orang ilmu falak. Okay. Boleh pergi teropong tengok anak bulan. Okay. Kemudian yang kedua, cara menentukan bermulanya bulan Ramadan itu cukup 30 hari bulan Syaban. Okay, cukup 30 hari bulan Syaban. Maka selepas 30 hari itu, hari yang ke-31 adalah 1 Ramadan. Okay. Seterusnya, bayang-bayang sesuatu objek lebih panjang daripada objek tersebut hingga terbenam matahari di kaki langit sebelah barat. Berdasarkan penyataan di atas, dia suruh jawab. 1. Waktu solat apa? Bayang-bayang sesuatu objek lebih panjang daripada objek tersebut hingga terbenam matahari. Hingga terbenam matahari. So, solat ni, waktu solat apa ni? Waktu solat asar. Objek lagi bayang sesuatu objek lebih panjang daripada objek tersebut. Maksudnya dah petang lah tu. Okey, so kita tahu masuknya waktu asar. Okey, so waktu asar, bilangan rakaat asar, ni bilangan rakaat. Okey, bilangan rakaat solat asar ada 4 rakaat. Waktu solat di atas boleh dijamakkan dalam waktu solat. Okey, waktu solat di atas boleh dijamakkan dalam waktu solat. Solat apa? Solat Zuhur. Okey, solat asar dan solat Zuhur ni boleh dijamakkan. Okey, kemudian soalan 64. Okey, berdasarkan gambar di atas, tulis 4 ibadat yang tidak boleh dilakukan. So, kita tengok gambar ni, ada seorang ibu dan ada seorang baby ataupun bayi dekat sebelah dia. Maksudnya kat sini, gambar ni bermaksud ada seorang wanita yang baru melahirkan anak. Seorang wanita baru melahirkan anak. So, dia kata tulis 4 ibadat yang tidak boleh dilakukan oleh wanita ni lah. Apa yang dia tak boleh buat sebab baru melahirkan anak adalah yang pertama solat. Solat. Yang kedua puasa. Yang ketiga menyentuh dan membaca Al-Quran. Yang keempat tawaf. Kenapa? Kerana orang yang baru melahirkan anak adalah dia ada tempoh dia. Dia bukan dalam keadaan suci. So, dia tak boleh buat perkara-perkara
solat, puasa, menyentuh dan membaca Al-Quran, dan tawaf. Okey, kemudian tulis hukum berdasarkan situasi di bawah. Tulis hukum berdasarkan situasi di bawah. Okey, situasi pertama, Amira melakukan tayamun sebelum masuk waktu solat. Hukumnya tidak sah. Kenapa? Kerana setiap solat kita kena gunakan satu tayamum. Contohnya nak solat zuhur, bila masuk waktu zuhur baru boleh tayamum dan solat zuhur. Kalau dia tayamum sebelum masuk waktu solat, tak sahlah solat dia. Okay, contohnya solat fardu zuhur pukul 1.15 petang. Tapi dia tayamum pukul 12 tengah hari. Sebelum masuk waktu zuhur dia dah tayamum. Dia standby untuk solat zuhur lepas ni. Okey, maka tak sah. Okey. Yang kedua, Amin menunaikan solat asar ketika azan dilaungkan. Solat asar ketika azan dilaungkan. Hukumnya okey, sah ataupun sah solat Amin tu. Sebab apa? Dah masuk waktu. Okey. Yang ketiga, Ahmad tidak membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Tidak membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad ketika solat subuh dan dia tidak melakukan sujud sahwi. Okay, hukumnya adalah sah solat dia. Dia sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad je. Lepas tu dia bagi salam contohnya. Sah, masih sah solat tersebut. Okay. Maksud wa ala ali sayyidina Muhammad dia tak baca. Okey. Tapi selawat ke atas Nabi kena bacalah sebab rukun. Cuma dia tidak membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad. Okey, maksudnya solat dia tu sah. Okey, itulah hukum-hukumnya. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan subjek ulum syar'iyah bahagian ibadah. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa di video yang seterusnya.